Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia, salam perpaduan, salam apa kabar semua. Diharapkan semua murid-murid bersama-sama dengan saya hari ini. Oke, apa kabar semua? Sehat? Adakah Anda sehat hari ini? Oke. Hari ini kita akan belajar satu lagi tajuk baru, yaitu bukan satu lagi, inilah tajuk yang pertama sebenarnya untuk mata pelajaran pendidikan seni visual tingkatan 2, ya, tingkatan 2. Oke, seperti yang tertera itu nama saya. Harap Anda berkenalan dengan saya. Oke, untuk tingkatan 2 saya menyambung pelajaran Anda pada tahun lepas. Oke. Oke, pendidikan seni visual tingkatan 2, kurikulum bersepadu sekolah menengah KSSM, ya. Hari ini kita akan belajar tentang satu lagi tajuk baru, yaitu tajuk seni ragam hias, seni ragam hias tradisional Malaysia, ya. So, apa yang intipatinya ialah pada hari ini, pertama sekali yang harus Anda ataupun pelajar ketahui ialah tentang definisi. Definisi bermaksud pengertian. Definisi seni ragam hias, ya. So, apa itu ragam hias? Definisinya ialah ragam hias disebut juga sebagai ornamen atau reka corak. Okey, reka corak, corak. Sebenarnya dalam perkataan yang tepat ialah ragam hias ialah corak. Senang. Okey, mudah begitu, ya. Ragam hias adalah visualisasi dalam satu karya kerajinan atau seni bertujuan untuk menghias, ya, untuk menghias. Okey, dari segi pandangan kita supaya kita nampak, okey, nampak cantik, okey. Karya ragam hias dapat berupa motif tenunan, gambar pada kain batik, songket, ukiran atau pahatan pada kayu atau batu dan sebagainya lah. Okey, ragam hias juga biasa disebut sebagai ornamen, kita sudah di atas sudah bagi tahu tadi, yang berasal dari bahasa Yunani, Greek, okey, ornare, mana sebutannya, yang artinya hiasan atau menghias, menghias bermaksud mengisi kekosongan sesuatu permukaan bahan dengan hiasan, ya, mengisi sesuatu kekosongan bahan dengan hiasan, dihias, dicantik, diukir dan sebagainya, sehingga permukaan yang asalnya kosong bertambah cantik, menarik, tertarik kau memang debum, gitu. Okey, so motif seni ragam hias. Kalau tadi ialah definisinya ialah corak. Motif dia apa? Okey, kita pergi kepada motif, ya. Ini adalah contoh-contoh seni ragam hias, ya. Tertera situ beberapa gambar kain tua, ukiran kayu, ukiran tembaga. Okey, kita pergi secara lagi mendalam. Okey, motif seni ragam hias, ya. Ragam hias merupakan karya seni rupa dari penggambaran bentuk imajinasi, menggambarkan imajinasi, okey, fikiran, olahan idea, okey, olahan idea alam sekitar, alam sekeliling, dan kreativiti pengkarya, ya, pengkarya. Siapa pengkarya? Orang yang membuat hiasan itulah. Itu dia. Okey, ragam hias flora. Yang pertama ragam hias flora. Dia ada banyak, ragam hias ada 5, tapi kita belajar 3 saja dulu hari ini. Yaitu ragam hias flora, merupakan ragam hias yang ideanya berbentuk floris atau tumbuhan. Okey, tumbuh-tumbuhan sebagai objek motif. Contohnya bunga, daun, batang, akar, pucuk dan sebagainya. Okey. Itu contohnya di sana, contohnya di sebelah, ya, sebelah kanan sana. Okey, sebelah kanan, kanan sana. Okey, di bawah itu, di bawah. Okey, di bawah. Saya tak nampak. Ini bunga, ya, bunga. Okey. Yang seterusnya ialah ragam hias fauna. Apa itu yang disebut sebagai fauna? Merupakan ragam hias menggunakan fauna atau haiwan, ya. Haiwan sebagai objek motifnya ialah haiwan. Pada penggambaran fauna tersebut sebagian besar hasil gubahan atau stylisasi, jarang berupa binatang secara keseluruhannya. Contohnya muka binatang saja, bukan bentuk keseluruhan binatang. Ataupun kita tengok contoh ini, itu contoh burung. Dia kalau kita tengok ni hanyalah garisan-garisan dan titik-titik, tapi menghasilkan motif reka corak burung. Bukannya burung tu dilukis sebiji,
seekor gitu. Okey. Ragam hias geometri. Seterusnya ialah ragam hias geometri merupakan motif hias. Motif hiasan pengembangan bentuk geometri. Okey, segi 4, bujur, segi 8, segi 5, pentagon, heksagon begitu ya. Selanjutnya digayakan sesuai idea atau imajinasi seseorang pengkarya ya. Motif tersebut pola bentuk yang terukur dan bisa disesuaikan dengan karakteristik teknik dan bahan. Biasanya dikaitkan dengan seni Islam ataupun seni Timur Tengah ya. Contohnya macam ni lah. Biasa nampak di masjid dan di sebagainya lah. Itulah. Okey, kita beralih kepada tadi definisi dan sebelum seni ragam hias tadi definisi, kemudian kita pergi kepada motif-motif. Kemudian ini dah fokus utama kita pada hari ini ialah seni ragam hias yang terdapat dalam kenderaan pengangkutan, alat permainan rakyat dan juga alat domestik. Apa itu pengangkutan? Semua orang tahu. Alat permainan rakyat kita juga tahu. Alat domestik nanti kita pergi. Okey, ini ragam hias pengangkutan. Okey, kita ada dua seni ragam hias pengangkutan, iaitu kenderaan darat dan juga kenderaan di air. Ya. Kenderaan darat, kenderaan di air, pengangkutan. Ya. Kenderaan darat tradisional biasanya yang beroda 3 seperti beroda 2 seperti kereta lembu, kereta kuda dan juga beca dengan kuasa binatang ataupun dengan kuasa manusia ya. Okey, itu ada contoh dalam buku teks juga terdapat itu, tolong baca ya, baca jangan lupa. Saya hanya review secara ringkas. Okey, kenderaan di air, terdapat beberapa kenderaan di air ya. Contohnya sampan, bot, rakit, bot tu yang moden, sampan, kolek, perahu dan biduk, itu semua adalah kenderaan di air. Okey. Kita pergi kepada seni ragam hias pengangkutan darat. Ini dia antara contoh-contoh. Ini adalah kereta lembu. Kalau kita zoom di mana? Okey. Di mana seni ragam hias dia letak? Okey, yang ini kita boleh zoom di sini. Ya, di belakang itu ada corak, sedikit corak, ya, sedikit corak sana. Di belakang pemandu itu, kadang-kadang terdapat di dekat-dekat dengan dia punya bumbung, ya, tapi yang ini tidak ada. Okey. Kalau ini sudah pastinya di hadapan beca, hadapan beca di bawah beca itu. Bukanlah tujuannya untuk supaya orang tak menggelongsor keluar daripada beca, tapi untuk mencantikkan dia sambil-sambil kan tempat pemegang tu ya. Kemudiannya kita tengok pada sebelah itu ya, kereta kuda. Kereta kuda penuh dengan reka corak seni ragam hias ya, menghias ya, hiasan ya, penuh. Kita mau zoom, kita tengok zoom. Wah, dengan tayarnya sekali ya, Okey, itu adalah contoh seni ragam hias ya. Fungsi dia adalah untuk menambah estetik ya, untuk aja kecantikan pada sesuatu bahan ya, sesuatu peralatannya, kecantikan. Okey. Kemudian kita pergi kepada seni ragam hias pengangkutan air. Okey. Ini adalah perahu untuk menangkap ikan lah, tapi dalam besar lah. Okey, apa yang terdapat di mana seni ragam hias itu terdapat? Iaitu yang pertama di ini di kepala perahu. Di kepala perahu terdapat 3 ini bangau, iaitu sebelah kanan ya, sebelah kanan bangau, sebelah kiri okok, dan di tengah-tengahnya ialah caping koyan. Ini bentuk dalam kita lukis. Kalau lukis di bawahnya tu ada, tengok cursor saya. Bangau dia memang di sebelah kiri, tengah-tengahnya caping, dan sebelah kanan ialah okok. Okey. Ini tempat mengikat tali saung. Ini. Okey. Ragam hias pada badan bangau, okok dan caping perahu tradisional. Selain daripada di atas kepala perahu, terdapat juga di tepi-tepi
tepi ini penuh dengan hiasan. Tengok di belakang perahu ni pun ada gambar-gambar ragam hias flora. Okey, ini semua flora. Kadang-kadang ada berbentuk naga. Bentuk naga itu fauna. Okey, kita tengok contoh yang ini ya. Contoh ini apa namanya? Mana namanya? Tak keluar. Oh, tak keluar ni Ini namanya dipanggil lepa-lepa, perahu lepa ya, dari Sempurna Sanakan, penuh dengan sebelah penuh dengan ukiran. Inilah seni ragam hias. Penuh. Okey, penuh dan bajunya juga ada ukiran atas ukiran flora. Okey. Okey, di kepala kapal itu juga kepala kapal itu juga terdapat sehingga ke bawah ya. Okey, itu dia. Okey, tahukah adik-adik? Bangau adalah simbol semangat dan mencari rezeki di laut. Mencari rezeki di laut. Fungsi lain bangau adalah untuk mengikat layar perahu dan meletakkan tiang layar. Tiang layar tarik, ikat di ujung dan meletakkan tiang layar. Bangau diletakkan di bahagian kiri kepala atau di hadapan perahu. Kiri kepala atau di hadapan perahu. Okok pula terletak di bahagian kanan hadapan perahu. Okok. Mana okok? Okok hadapan sedikit. Okey. So, kita pergi kepada yang seterusnya. Baru keluar pula nama dia, perahu lepa-lepa ya, perahu lepa. Okey, lepa-lepa. Okey, seni ragam hias seterusnya. Ya, seterusnya. Seni ragam hias alat permainan rakyat ya. Wow, gasing dan satu lagi. Okey, maafkan saya. Itu dia. Seni ragam hias alat permainan rakyat, wow, gasing dan congkak ya, congkak. Okey, seni ragam hias alat permainan rakyat, wow, gasing dan congkak ya. Wow ialah warisan budaya yang tinggi nilai estetiknya untuk diterbangkan di udara. Okey, terkenal dengan kerana seni ragam hiasnya yang menarik, cantik, hiasannya di tepi-tepi dia. Gasing pula ialah mempunyai ragam hias pada atas dia ya, atasnya. Ada flora di situ ya. Kemudian congkak nanti kita tengok di mana dia letaknya seni ragam hias tersebut ya. Okey, seni ragam hias permainan wow ya. Permainan wow terdapat berbagai jenis wow, iaitu seperti wow daun, ragam hiasnya ialah flora. Wow penyalang, ragam hiasnya fauna. Wow kucing, flora. Wow helang, fauna. Wow jalabudi, flora. Wow puyuh, flora. Wow merak, flora. Dan raja segala wow. Wow. Ya, itu ialah ewa bule telajur 3. Itu dia. So, itu adalah wow. Di mana di badannya terdapat banyak penuh dengan seni ragam hias, hiasan-hiasan yang menarik ya. So, seterusnya ialah seni ragam hias permainan gasing. Gambar tu gambar hiasan gasing yang moden ya. Boleh nampak? Kabut itu. Okey, ini adalah permainan gasing. Ini gelanggang gasing, ini bukan gelanggang MMA ya, berlanggang tinju multi mixed martial arts, bukan? Itu adalah gelanggang gasing ya. Dan ini adalah contoh-contoh gasing sini ragam hiasnya di atas, ni flora, ni ada naga gitu. Gitu. Okey, ini kita nampak mungkin flora sebab dia tengah berpusing, dan ini tidak ada ragam hias ya. Ada pelbagai jenis gasing gasing toyo, gasing Tanjung, gasing Kelantan, gasing Lang Laut, gasing Begelan, dan ini tradisional semua. Ini gasing moden. Yang terkejut. Ini gasing moden. Walaupun dia moden tapi atasnya ada ragam hias, tapi ragam hias moden lah. Okay. So, seterusnya ialah seni ragam hias permainan congkak. Itu adalah belakang tu kenapa? Ini ialah jangan pandang belakang congkak. Cakap. Okey. So, ini adalah antara contoh-contoh congkak, seni ragam hias congkak. Yang ini pula ialah seni ragam hias kita nampak di situ. Nampak ya, dia punya hiasan-hiasan. Okey, ini adalah dalam bentuk fauna, dan ini adalah dalam bentuk fauna, ya. Dan
Tengok, dapat dilihat di situ. Begitu juga dengan segi 4. Okey, segi congkak adalah segi 4 tepat ni tidak ada segi ragam hias. Cuma nak tunjuk saya ada pula congkak yang 4 segi gitu ya. Boleh lipat. Tak ada jual di kedai. So ini ini dia. Ini macam alu ya. Alu apa? Budak-budak sekarang alu tahu ke? Lesung kayu. Okey. Penuh dengan ragam hias di tepinya dan juga di tapaknya ya. Dan juga seni ini juga congkak. Seni ragam hias flora terdapat di kepalanya. Ini lagi. Ini penuh corak-corak di pada bahagian badannya. Oh, tak nampak pula ada kepala saya situ ya. Tak apa, kita tengok yang di sini ya, yang di hujungnya. Gitu ya. Itulah letaknya seni ragam hias permainan congkak ya. Harap pelajar-pelajar boleh mengikuti sampai sekarang. Okey. Dan ini adalah contoh simpanan di muzium ya. Seni ragam hias congkak. Ini adalah congkak yang berbentuk buaya ataupun cicak. Rasanya buaya lah. Dan ini congkak, wow, ini congkak macam mangkuk ya. Dan di belakang itu juga ada beberapa berbagai jenis congkak ya. Okey. Wow. Seterusnya, harap anda tidak bosan. Ada yang jangan lari. Seterusnya, seni ragam hias yang seterusnya ialah seni ragam hias alatan domestik. Ya, seperti yang saya kata tadi. Apa itu alatan domestik? Alatan domestik ialah alat kegunaan harian. Tapi dululah, sekarang dah tak pakai dah. Alat kegunaan harian. Contohnya ialah perihal kukuran dalam konteks disebut kukuran ya. Kukuran apa? Kukuran kelapa. Okey. Acuan putu mayam. Itu acuan putu, bukan putu mayam. Ini kuih putu. Kuih putu jangan tanya saya macam mana. Bentuk dia warna putih. Bila dimasukkan dalam mulut dia mencair begitu. Tapi kuih. Okey, bukan gula-gula. Okey, kemudian kita akan mempelajari tentang seni ragam hias jebak puyuh ya. Jebak puyuh untuk terjebak ya puyuh itu. Okey. Ada gambar besar di belakang. Okey. Seni ragam hias rehal. Okey, ini adalah contohnya kegunaannya. Boleh buat hantaran kahwin. Tapi bukan itu yang utamanya. Utamanya ialah ragam hiasnya, dia punya hias dan corak ya. Ini adalah seni yang sangat teliti, di mana kayu tu, keping papan tu dibelah dua dan dia tidak dipotong. Bagaimana nak belah dia dua betul-betul supaya dia tidak gitu. Can you imagine it? Okay. Boleh imajinasikan. Okay. So ini adalah contoh seni ragam hias yang di tepi ini ya, penuh dengan flora. Yang ini flora juga. Kita tengok yang lain, contoh lain. Seperti contoh ini geometri. Dan ini masih lagi flora ya. Ini geometri pada kakinya, di atas tidak mempunyai apa-apa reka corak ataupun ragam hias. Okey dek. Ini gambar yang kabur ini ialah ukuran mesin kelapa moden. Sudah tentunya kita masuk kepada seni ragam hias ukuran kelapa. Adik buat apa dia? Aduh, adik tu tengah kukur kelapa, pandai dia. Inilah hasilnya kelapa yang telah dikukur. Masuk di dalam besen. Yang putih tu dia kukur. Yang hitam tu jangan kukur ya. Nah, inilah antaranya contoh-contoh ukuran kelapa tradisional, iaitu ada mempunyai seni ragam hias ya di tepi, pada tepi, sebelah tepi atasnya dibiarkan licin supaya tenang duduk. Ini contoh contoh ukuran kelapa, hampir membentuk seekor naga berkaki 4 ya. Cuma kepala je kukur ke kelapa. Dan ini mungkin tertutup sedikit di bahagian sana, tapi kita boleh zoom. Penuh ukiran flora di situ ya. Dan seterusnya kita pergi kepada seni ragam hias acuan putu, kuih putu. Tadi saya dah sebut kuih putu tu macam mana. Ini adalah contoh
kayu acuan. Kita tengok zoom betul-betul, tengok zoom. Ukiran dia tu sangat halus. Macam mana dia ukir ya secara dalam ya. Okey, kemudian kita pergi kepada seterusnya. Ini ukiran para moden lah, tapi masih tradisional kerana atasnya dia adalah terbuat daripada kayu. Ini adalah bentuk putu yang kita biasa jumpa. Inilah putu. Ini macam bentuk ni. Yang bunga-bunga ni jarang-jarang jumpa sekarang. Okey. Ini juga tradisional. Kayu pun dah hitam dah. Okey. Yang ini, tengok dari jauh ialah bentuk diamond. Tapi kalau kita zoom, dia masih ada bunga di tengah dia. Okey. Yang ini lagi unik. Bab satu je. Macam mana dia buat? Masuk tepung di sana ya. Dapatlah putu berbunga. Dan macam tombak pun ada juga ya. Okey. Ini putu moden. Ini acuan putu moden daripada plastik. Tapi masih mengekalkan ragam hias. Kuih pun kita boleh ragam hiaskan je. Okey, ini adalah seekor burung. Burung apa? Ini bukan burung murai, ini burung belatuk, bukan, ini burung puyuh ya, burung puyuh. So, seni ragam hias jebak puyuh ya. Lihat, ini jebak puyuh adalah untuk menjebak ataupun memerangkap puyuh ya. Puyuh ni kecil ya. Bayangkan kecilnya itu, macam mana dia mengukir ukiran ini. Kenapa perlu diukir? Supaya menambahkan kecantikannya. Burung puyuh suka cantik kan? Dia tengok cantik, dia masuk situ. Oh, bukan. Kita yang tengok nak cantik tu ya sebenarnya. Manusia tengok. Okey. Pelbagai jenis. Okey, di atasnya pelbagai jenis ukiran-ukiran. Ukiran kayu. Wow. Sangat teliti ya. Ya, pelbagai jenis. Boleh lihat situ. Bukan saja di hadapan ya, di tempat jatuhnya itu, penutup itu, malah di belakangnya penuh dengan seni anyaman. Tengok tu, siapa lah yang susah payah nak buat anyaman begini ya. Oh, hanya yang sangat teliti pembuatannya ya dek. Okey, dan pernah keluar di berita TV1, kerah jebak puyuh perlu ada pelapis muda. Okey, artinya sekarang sedang mencari pelapis siapa yang rajin untuk buat jebak puyuh ini. Seterusnya ialah, okey, tajuk tadi ialah tentang seni ragam hias, pengangkutan peralatan domestik, dan juga permainan tradisional. Sekarang kita masuk kepada tajuk yang di ujung-ujung, tajuk yang ketiga, iaitu pertama definisi, kedua peralatan, yang ketiga ialah tokoh-tokoh dia. Seni ragam hias, tokoh seni ragam hias, ya, dipanggil sebagai pandai. Dulu dipanggil sebagai pandai dan kemudian kita panggil sebagai tukang. Dan akhir-akhir ini, baru-baru ini dipanggil sebagai adiguru. Oh, gitu. Okey, bukan Tok Adi, adiguru ya. Daripada portal Keperbadanan Kemajuan Kraftangan Malaysia ni, okey, disebut dengan sana definisi adiguru ya. Adiguru ialah seorang yang diberi penghormatan dan pengiktirafan oleh kerajaan Malaysia sebagai seorang tokoh, master craftsman setelah mereka menepati kriteria seperti berikut. Saya ringkaskan saja. Kriteria ialah dulu pernah belajar dan menjadi pandai, kemudian mengajar lagi dan menghasilkan kraftangan yang telah jadi benchmark kepada mereka ya. Itulah antara intipati-intipatinya. Dia mempunyai pengetahuan dan kemahiran yang tinggi tentang craft tersebut ya. Okey, tokoh seni ragam hias. Saya ambil tiga saja ya. Tiga saja contoh, iaitu daripada sini ialah Cimut Awang adiguru craft jebak puyuh. Cimut Awang adiguru craft jebak puyuh. Dia punya biodata kena cari sendirilah. Okey. Makan cikgu semua dah bagi ya. Okey, tukang ulung perahu tradisional. Dia selain daripada dibuat perahu, lepas buat perahu dia ukir lagi tepi perahu tu. Bukan dia buat saja, dia corakkan tepi perahu tu supaya jadi cantik, menarik, tertarik kaum memang the bomb. Okey,
Namanya ialah Hasmi bin Ali, lahir tahun 1946 di Terengganu, mewarisi kemahiran daripada beliaunya ya. Okey. Yang lain-lainnya terdapat dalam buku teks. Yang ketiga ialah Adiguru Wow Tradisional. Adiguru Wow Tradisional Syafi'i bin Yusuf, lahir pada tahun 1947 di Kelantan. Walaupun Wow bulan terkenal di Terengganu, tapi Adiguru Wow yang diiktiraf ialah dari Kelantan. Tak kisahlah mana-mana pun yang penting. Okey. Keras itu menjadi Okey. Terusnya ialah itulah antara ya 4. Okey. Empat perkara yang perlu diingati untuk pelajaran kita pada hari ini, iaitu tajuk dia seni ragam hias tradisional. Yang pertama ialah definisi, apakah maksud yang dimaksudkan dengan seni ragam hias tradisional. Yang kedua ialah motif yang terdapat dalam seni ragam hias tradisional. Motif apa masih ingat? Nanti review balik video ini, cikgu akan ulang. Ini adalah soalan terakhir. Yang ketiga ialah fokus kita, iaitu pengangkutan permainan tradisional dan peralatan domestik. Itu yang ketiga. Yang keempat, tokoh. Ya, tokoh. Itulah fokus kita hari ini. 4 fokus seni ragam hias tradisional untuk tingkatan 2 ini ya. Kita telah menghampiri ujung pada tajuk kita pada hari ini, iaitu sebelum itu kita tengok juga contoh-contoh kepelbagaian seni ragam hias. So, boleh sebut ini? Boleh nampak tak? Kalau daripada telefon nampak kecil, kita bagi melintang. Okey. Kalau tak cukup besar, tengok di laptop, PC. Kalau tak cukup besar, tengoklah di TV. Okey. Kalau tak mampu, tengoklah saja di handset siaran ulangan ya, di YouTube. Saya punya tak ada subscribe lah. Okey, ini adalah contoh flora. Boleh tekan. Saya tekan. Ini flora. Bunga-bungaan. Ini geometri ke flora? Flora, sebab ada batang bersilirat. Yang ini nampak ke? Nampak? Ada flora, fauna sana, contoh kecil sangat tu. Zoom ini flora juga. Ini sudah tentu inilah flora ya, flora. Dan ini juga flora, banyaknya flora. Ini flora, ini apa? Ini adalah kain batik. Ini baru kita jumpa geometri ya, corak geometri ya, seni ragam hias geometri. Ini fauna. Itu sayap-sayap burung. Baru kita jumpa figuratif. Ada figuratif. Ya, figuratif ya. Manusia itu, tubuh badan manusia. Ini masih lagi flora, nampak flora? Okey. Ini geometri dan figuratif. Okey, pandai semua ya, boleh tekan sama-sama. So, ini adalah hasil tangan sebagian ya. Ukiran kayu nih, ukiran seni ragam hias flora ya. Ini flora semuanya, kebanyakannya flora, fauna jarang-jarang. Geometri selalu, tapi saya tidak masukkan pada slide akhir ini. Dan juga figuratif ya. Itulah seni ragam hias tradisional Malaysia ya. Okey, sampai sini saja untuk hari ini. Terima kasih kerana sama-sama menonton. Harap-harapnya semua faham tentang pembelajaran kita pada hari ini. Dan ini saya berikan kepada anda, orang yang berusaha untuk mengukir ya. Okey, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan jumpa lagi pada hari dan waktu yang lain. Selamat belajar.